主内的弟兄姐妹们平安，平安。感谢主，我们又见面了。大家都好吗？也许一部分的姐妹在家里忙着做家务，因为一部分的你用都回乡下过年了。虽然我们都忙着不过来，但是还是要照顾好自己的健康。无论我们躺下或睡着，耶和华都保护我们，因为他是神，也是掌管我们生活的神。来，我们来唱这首诗歌，耶和华神已掌权。有。
的主耶稣，感谢你的恩典，赐下平安、健康和喜乐给我们，让我们有机会在团契中侍奉敬拜你。我们如此的祷告，乃是奉靠主耶稣得胜的名求，阿们。弟兄姐妹们，若我们的人生下半场要活得更精彩的话，我们应该起来为主做光，为主做盐。来，我们来唱人生下半场活得更精彩。我们以感恩的心来领受了上帝的爱，我们也要用真诚的心来感谢神，同时也要预备我们的心来听神的话。今天有蔡一常传道要跟我们分享神的话，沈医生的翻译，求主赐下合一的灵，让他们无论讲和翻都能讲得清楚明白，让我们能听得明白。我们来唱除你以外。在地上我别无惧。
在地上我愿意见面，除你以外，有谁能擦干我眼泪？除你以外，有谁能带给我安慰？亲爱的弟兄姐妹，这个时候我们要预备心，我们要听神的话。 Saudara-saudara yang terkasih, saat ini kita mau siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. 让我们来做一个祷告。 Mari kita berdoa. 天父，我们已经预备好了我们的心， Bapa di surga, kami sudah siapkan hati kami. 帮助我们每一个人 Tolonglah setiap dari kami Tuhan. 存着一个温柔的心来聆听你的话。 Dengan hati yang lemah lembut bersedia mendengarkan firman Tuhan. 求主帮助我们， Tuhan tolonglah kami. 你两位的使女，我们仰望交托在主的手中。 Juga kedua hamba-Mu ini kami berharap menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. 每一位在家里，无论在何处，弟兄姐妹都能够用温柔的心来聆听。 Demikian juga saudara-saudari kami yang ada di rumah maupun di tempat lain, kiranya juga mereka dengan hati yang lemah lembut mendengarkan firman 我 Tuhan. 们如此祷告，感谢，奉靠耶稣的名祈求， Demikianlah doa dan syukur kami di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. 阿门。亲爱的弟兄姐妹，你看到我们都戴着口罩吗？ Nah saudara, lihatkah bahwa kami berdua ini menggunakan masker lagi? 可能弟兄姐妹会有一种的感觉， Mungkin saudara-saudari sekalian punya satu perasaan, 有点奇怪， merasa sedikit bingung. 有时候又不戴口罩，有时候又戴口罩，这个是什么东西？ Ada kalanya kita memakai masker, ada kalanya juga lepas masker. Sebenarnya ada masalah apa ya? 咦，其实我们现在都要知道哦，现在的情况是怎么样？ Sebenarnya kita juga harus belajar mengerti bagaimanakah keadaan kita saat ini. 因为今天疫情的情况都是飙升， Karena kondisi infeksi COVID ini sekarang ini mulai meningkat. 虽然我们知道现今的疫情不像过去的那样的可怕， Sekalipun kondisi pandemi infeksi saat ini tidak seberat di awal-awal yang dulu, 可能他的情况都是发热，还有咳嗽啦、喉咙痛啦。 mungkin gejalanya juga sama, demam, sakit menelan, pilek, 但是呢，不像去年那样的可怕。 tetapi tidak semenakutkan tahun-tahun yang silam. 但是我们仍然要遵行健康的规条。 Tapi kita tetap harus mematuhi protokol 可 kesehatan. 以说，整个规条呢，最重要的还是口罩。 Boleh dikatakan dari segala protokol yang ada itu, yang paling penting adalah menggunakan masker. 并且我们要守住我们自己的身体，能有很好的抵抗力。 Nah, kita juga tentu harus menjaga supaya tubuh kita memiliki daya tahan yang cukup baik. 好，我们今天要学习一个题目， Nah, saudara, hari ini kita akan belajar satu topik, 还是讲到关于品格的问题。 masih seputar masalah tentang karakter. 我把今天讲到的题目学习温柔。 Nah, topik saya hari ini adalah belajar lemah lembut. 弟兄姐妹，当我在侍奉上，我是负责一门的宣教的工作，就是传福音。 Nah, saudara, ketika saya diberi tugas menjadi koordinator satu pelayanan penginjilan, 所以当我出去传福音的时候， nah ketika saya pergi mengabarkan Injil, 我常遇见有各种各样品格的人。 saya sering berjumpa dengan berbagai macam orang dengan berbagai karakter. 有的人看起来他的脸很凶， Ada orang-orang yang raut mukanya sepertinya sangat galak. 但当你向他传福音，你跟他分享耶稣的时候，他很愿意的听。 Tetapi ketika kita mengabarkan Injil kepada dia, ia sangat bersedia sekali untuk mendengarkan. 也有人看起来从他的脸上看起来，他是一个温柔的人。 Tetapi juga ada orang-orang yang raut mukanya sangat lemah lembut. 他讲话也是就是温柔的那种慢慢。 Ketika berbicara, ia juga tampaknya begitu lemah lembut, berbicara dengan lambat. 但是呢，他就是不愿意听福音。 Tetapi dia tidak bersedia mendengarkan 你 firman. 无论跟他怎么样讲， Bagaimanapun engkau berbicara kepada dia,
他好像把他的心门关得紧紧的， Sepertinya dia ini sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat. 看起来他能够控制，他没有发怒，你跟他讲他没有发怒， Kelihatannya ia bisa mengontrol dirinya ketika engkau berbicara kepada dia, dia tidak marah sama sekali. 他也能够用他温柔的态度来接待我们， Dia juga bisa dengan sikapnya yang lemah lembut itu menghadapi kita, 并且 memperlakukan kita. 当我们跟他谈话的时候，他也很多时候会谈论到许多正在很流行的新闻，正在发生的新闻。 Bahkan ketika kita mengobrol dengan dia, dia juga bisa ikut mengobrol tentang kejadian-kejadian yang baru, berita-berita yang baru saja terjadi. 但是如果你开始跟他讲属灵的事， Tetapi ketika engkau mulai berbicara tentang hal-hal rohani, 特别你要讲到关于耶稣的事， terutama ketika engkau ingin berbicara tentang Yesus, 哇，他就不愿意听了，他会转到其他的话题。 ia sudah mulai tidak mau mendengarkan, mulai mengalihkan kepada perihal yang lain. 所以我们今天要来学习关于温柔的品格。 Karena itu hari ini kita akan belajar tentang satu karakter, yaitu lemah lembut. 我们要用1节的圣经来做我们今天所要谈论的温柔。 Nah, kita akan membaca satu ayat untuk menuntun pembahasan kita hari ini. 我们今天要谈论的经文有在雅各书第1章21节。 Nah, ayat yang akan kita diskusikan adalah dari surat Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-21. 可能等下还有其他的经文。 Nanti akan ada beberapa ayat yang lain. 我们跟我用中文的跟我一同来，大家来念哈。 Silakan. 1、2念。所以你们要脱去一切的误会和淫语的邪恶，存温柔的心领受那所栽种的道，就是能救你们灵魂的道。 Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. 亲爱的弟兄姐妹，这里很清楚告诉我们， Saudara sekalian, jelas sekali dikatakan dalam ayat ini, 一个温柔的人不是用他的动作来量衡， seorang yang lemah lembut itu bukan diukur dari tingkah lakunya, tindak tanduknya. 他的领受也不是单单用他的耳朵， Ia bukan saja menerima melalui telinganya saja, 但是呢，乃是以他的心 tetapi dia menerima dengan hatinya. 听到或者领受神的道，需要用心， Untuk mendengar dan menerima firman Tuhan itu harus dengan hati. 不单单用心， Bukan saja dengan hati, 还是要用温柔的心。 tetapi dengan hati yang lemah lembut. 从前在我传福音的时候， Dulu ketika saya mengabarkan Injil, 我们的一团队人曾经带过一位算命的先生， kami pernah membawa seorang peramal sebelumnya itu untuk 你 percaya 可以 kepada 想 Tuhan. 象一个算命先生能够吗？来听上帝的话？ Nah, silakan bayangkan saudara, apakah seorang peramal itu bersedia mendengarkan firman Tuhan? 他能够吗？真正来接受耶稣基督？ Apakah ia mungkin untuk sungguh-sungguh menerima Tuhan Yesus? 但是真的我们没有想象过的。 Tetapi sungguh apa yang kita tidak pernah pikirkan. 当我们跟他开始谈福音的时候， Ketika kami mulai berbicara mengabarkan Injil dengan 一次、 menghadap dia, 2次、3次， 1, 2, 3 kali, 我们就看见这个人原来他用温柔的心来听。 nah kemudian kita mulai melihat bahwa sebenarnya orang ini mulai mendengarkan dengan hati yang lemah lembut. 能够听了以后有所得着， Setelah mendengar dia dibangunkan. 所以呢，他就从那个时候开始有很大的改变。 Nah mulai sejak saat itulah ia menunjukkan banyak perubahan. 所以经过一段的时间， Setelah satu masa, 我们不断的跟他解释，跟他讲， kita terus-menerus menjelaskan, berbicara dengan dia. 原来我们就看到这个人的心已经开始融化了。 Nah kemudian kita mulai melihat bahwa hatinya benar-benar sudah diubahkan.
所以呢，用一个很简单的词句来说，他的心就是以温柔的心来领受神的话。 Dengan kalimat yang sederhana kita bisa menyimpulkan bahwa orang ini dengan hati yang lemah lembut ia menerima firman 最 Tuhan. 后呢，他也真正的接受，他悔改，然后他就洗礼。 Akhirnya ia benar-benar bertobat, menerima Tuhan dan menerima baptisan. 弟兄姐妹， Saudara sekalian, 因为误会和邪恶是听道的拦阻， karena segala yang kotor dan kejahatan itu merupakan hambatan dalam menerima firman 如 Tuhan. 果我们的心是存着误会、存着邪恶的心， Jika hati kita itu diisi dengan hal-hal yang kotor, dengan hal-hal yang kejahatan, 我们的心呢就会变成刚硬， hati kita pun akan menjadi keras. 神的道就没有办法听进去。 Dan firman Tuhan itu tidak bisa masuk ke dalam hati kita. 哦，不奇怪哦，我们会听到有人这样说： Maka tidak heran jika kita mendengar orang berkata, 哦，某某人他成了基督徒10多年，但是呢，他的生命还是老旧的生命。 oh si A ini sudah percaya Tuhan puluhan tahun, tetapi perilakunya hidupnya masih sama saja dengan kehidupan yang lama. 以前他喜欢讲粗鲁的话， Dulu ia suka berkata kotor, 现在呢还是一样的。 sekarang juga sama saja. 我以前常常撒谎， Dulu seringkali berbohong, 现在呢还是不断的讲骗话。 sekarang juga sama tidak berubah berbicara yang 以 bohong. 前很诡诈， Dulu sangat licik, 现在还是一样。 sekarang juga masih sama saja. 是不是神的道没有效力？ Apakah firman Tuhan itu tidak berkuasa? 不是神的道没有效力， Bukannya firman Tuhan itu tidak berdaya? 不是神的道没有能力来改变他， Bukannya firman Tuhan itu tidak berkuasa mengubah dia? 因为他还是喜欢保留这一些的误会，这一些的罪恶。 Tetapi karena ia masih suka menyimpan sampah-sampah dan kejahatan itu. 亲爱的弟兄姐妹，你有读过约翰福音第6章？ Nah, saudara pernahkah membaca Injil Yohanes pasal yang ke-6, 特别60节以上， terutama ayat 60 dan selanjutnya. 主耶稣在世上的时候， Ketika Tuhan Yesus ada di bumi, 有很多很多的人跟随他。 ada banyak orang yang mengikut dia. 为什么这么多的人跟随他呢？ Nah, mengapa ada banyak orang yang mengikut 因为他 Yesus? 讲到有力量， Karena ada kuasa dalam pemberitaan 他 Injil. 讲到有权柄， Karena ada kekuatan dalam 所以当 pemberitaan 他去 Injilnya. 到哪里，都很多很多的人跟随他。 Karena itu kemanapun Tuhan Yesus pergi, ada begitu banyak orang yang mengikuti dia. 但是呢， Tetapi 到了一个时候， Setelah satu masa, 有人开始退弃了， ada orang yang mulai mengundurkan diri. 哇，不再与他同行， Tidak lagi menyertai 不 Yesus. 再跟随他。 Tidak lagi mengikut Yesus. 为什么？ Mengapa? 因为他们不能把神的话听到他们的心中。 Karena mereka tidak bisa menyimpan firman Tuhan itu dalam hati mereka. 简单的说， Dengan kata sederhana, 这些人啊，他们跟随耶稣啊， orang-orang ini mengikut Yesus 是 itu 有不好的动机。 memiliki motivasi yang tidak baik. 所以，亲爱的弟兄姐妹，我们今天我们听到怎么样？ Karena itu saudara sekalian terkasih, bagaimanakah ketika kita mendengar firman Tuhan? 主耶稣也曾经用撒种的比喻来谈论4种听道子的心田。 Tuhan Yesus juga pernah menggunakan perumpamaan penabur untuk menggambarkan tentang penerimaan, menggambarkan tentang bagaimana seseorang itu mendengar firman Tuhan. 所以在那边，主耶稣谈论到有3种听到的人，他的心是贪爱世界。 Nah, di sana diceritakan ada ketiga jenis orang yang hatinya itu dikuasai oleh hal-hal duniawi. 他们愿意受到世界的引诱捆绑， Mereka bersedia untuk dikekang oleh hal-hal duniawi ini. 他们愿意被撒旦魔鬼的势力去攻击他们。 Mereka merelakan diri untuk dihantam oleh kuasa iblis. 所以那个道呢就没有办法
停留在他们的心中。 Karena itu benih firman yang ditaburkan itu tidak bisa ada di dalam, bertumbuh di 等 dalam 下弟 hati 兄姐 mereka. 妹，你要读的时候，你再读马太福音第13章。 Nah saudara, nanti saudara bisa baca dalam Injil Matius pasal yang ke-13. 所以刚才我们前面所读过的雅歌1章21节说， Karena itu ayat dalam Yakobus 1 ayat 21 yang kita baca tadi, 我们要脱去一切的误会，一切的邪恶。 kita harus menghilangkan, membuang semua hal yang sampah dan kejahatan itu. 那一些东西就是垃圾来的， Karena hal-hal itu semua adalah sampah. 所以要把这一些的罪恶从我们的心中把它除去， Buanglah semua hal-hal itu dari hati kita. 因为它会使到我们的心刚硬。 Karena hal-hal itu bisa membuat hati kita menjadi keras. 这样的东西会使到我们不能够与神亲近。 Hal-hal itu membuat kita tidak bisa dekat dengan Allah. 有人他讲话很温柔， Ada orang yang bicaranya itu lemah lembut, 看起来他的外表是很美丽的， penampakan luarnya itu sangat indah sekali, 但是呢，他的行事为人跟他的动作是不相称的。 tetapi apa yang ada di dalam itu dalam penampakan luarnya tidak sama-sama sekali. 因为他还是带着老旧的性格来处理他的事情。 Karena ia masih menggunakan gaya hidup, gaya pikirnya yang lama itu dalam menghadapi masalahnya. 这样品格的人有没有在教会？ Apakah orang-orang berkarakter demikian itu ada di dalam gereja? 有啊， Tentu ada. 有一些人在教会侍奉也是这样。 Ada orang yang melayani di gereja seperti itu. 从他的外表看起来，这个人很不错， Penampakannya dari luar itu, wah orang ini boleh. 但是你听他讲话的时候呢，靠不住。 Tetapi ketika kita mendengar dia berkata-kata, kata-katanya itu tidak bisa dipercaya. 他讲的话呢不坦白， Kata-katanya itu tidak jujur, tidak terus terang. 他这样的人他就是不愿意来学习，来谦卑，来得到上帝的教导。 Orang-orang yang seperti ini, dia tidak bersedia dengan lemah lembut itu menerima pengajaran Tuhan. 我在教会10多20年， Selama 20 tahun lebih saya di gereja, 我也看了很多，也听了很多。 saya sudah melihat dan mendengar banyak sekali 这样品格的人在教会的时候， orang-orang yang berkarakter seperti ini dalam gereja. 当你给他做圣工的时候， Ketika engkau memberi dia satu tugas pelayanan, 带来很大的损失， kelihatannya sangat bersedia sekali, sangat siap sekali. 损失， Sangat merugikan sekali. 因为会发生许多的问题。 Karena akan menimbulkan banyak masalah. 所以，亲爱的弟兄姐妹，彼得前书第2章1到2节这样说。 Karena itu 1 Petrus ayat yang kedua, 1 Petrus 2 ayat yang pertama sampai kedua berkata demikian. 所以你们既然除去一切的恶毒、诡诈，并假善、嫉妒和一切毁谤的话，就要爱慕那纯净的灵奶，好像刚生的婴孩爱慕奶一样，叫你们因此渐渐的长大，以这得救。 Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. 这里的意思很清楚的来告诉我们， Nah ayat-ayat ini sangat jelas sekali memberitahu kita 就是要除去一切的误会，一切的邪恶， bahwa kita harus membuang segala macam kejahatan dan segala kemunafikan. 并且要去爱慕那纯净的灵奶。 Bahkan harus merindukan itu air susu yang murni. 这里的意思就是要用温柔的心来领受神的道， Di sini artinya kita harus menggunakan hati yang lemah lembut itu menerima pengajaran Tuhan. 因为这道呢是能够使人得救的。 Karena firman Tuhan itulah yang bisa menyelamatkan kita. 只有存着温柔的心来领受那栽种的道。
Hanya dengan hati yang lemah lembutlah untuk menerima firman Tuhan yang berkuasa menumbuhkan kita. 而且这道是能救你们灵魂的道。 Bahkan firman Tuhan inilah yang bisa menyelamatkan jiwa kita. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian yang 一 terkasih, 个蒙恩得救的基督徒， seorang percaya yang sudah beroleh anugerah dan keselamatan 必须要存着温柔的心来聆听、来接受神的话。 harus dengan hati yang lemah lembut menerima dan mendengar firman Tuhan. 真正的基督徒， Orang Kristen yang sejati, 他的心一定有耶稣基督的心， hatinya itu pasti memiliki hati Tuhan Yesus. 因为他是已经被耶稣基督的灵所生的， Karena ia itu sudah dilahirkan oleh Roh Yesus Kristus. 应该是有耶稣的样式。 Pasti memiliki patrun pola dari Yesus Kristus. 所以主耶稣在马太福音11章29节这样说。 Karena itu Tuhan Yesus berkata di dalam Injil Matius pasal yang ke-11 ayat yang ke-29. 我心里柔和谦卑，你们应当负我的恶，学我的样式，这样呢，你们心里就必得享安息。 Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. 在撒种的比喻当中， Di dalam perumpamaan penabur, 则有第四种听道者的心，是温柔的心。 hanya pendengar yang keempat itu yang memiliki hati yang lemah lembut. 所以这种心呢，它就能够结出100倍、60倍、30倍的子粒来。 Nah, karena dengan hati yang lemah lembut seperti itulah maka ia bisa menghasilkan buah-buah yang berlipat 30, 60, 100 kali lipat. 只有结出子粒的心田，才算是已经领受了神的话。 Hanya dengan hal seperti itulah baru kita bisa melihat efektivitas dari mendengarkan firman Tuhan. 今天我们是存着怎么样的心来领受神的话呢？ Nah, hari ini dengan hati yang seperti apakah kita mendengar dan menerima firman Tuhan? 圣经已经很清楚的说，我们要除去一切的误会。 Alkitab sudah berkata dengan jelas sekali bahwa kita harus membuang segala kejahatan dan kedengkian itu. 我们要除去一些淫语的邪恶， Kita harus membuang segala kejahatan yang membuat hati kita 我们 keras. 要存着温柔的心来领受神的话。 Dengan hati yang lemah lembut menerima firman Tuhan. 我们应该让我们已经听了的神的话，在我们的心里运行工作。 Nah, dengan firman Tuhan yang sudah kita terima itulah yang menuntun kita melakukan pekerjaan-pekerjaan kita. 好让它能够在我们里面消化， Supaya firman Tuhan itu memberikan hasil yang positif di dalam hidup kita. 这样呢才能产生果效在你我的身上， Dengan cara seperti itulah baru ada hasil yang baik di dalam hidup kita. 改变我们的态度， Mengubah sikap kita. 改变我们讲话，就是改变我们的语气、我们的言语， Mengubah kata-kata kita, emosi kita, dan sikap kita. 改变我们整个人的生命。 Mengubah keseluruhan hidup kita. 这样呢，我们就不会一直来批评当神婆在台上讲道。 Dengan cara seperti itu jugalah baru kita tidak akan mengkritik ketika hamba Tuhan itu berkhotbah di mimbar. 他讲得很好，使你笑得半死。 Ketika dia berkhotbah dengan baik, engkau sangat memujinya. 或者当你听的时候，他讲得不好，是有什么有触到你的心。 Nah, ketika ia berbicara sesuatu yang kurang baik, yang tidak baik, ada sesuatu juga di dalam hatimu. 所以呢，我们以怎么样的心来听呢？ Karena itu harus dengan hati seperti apakah kita mendengar firman Tuhan? 每一个的传道人，他用的一本圣经都是一样的。 Semua hamba Tuhan itu menggunakan Alkitab yang sama. 所以弟兄姐妹，如果听了道以后， Karena itu saudara, setelah kita mendengar firman Tuhan, 我们并没有让神的道来影响我们的生命， dan kita tidak membiarkan firman Tuhan itu mempengaruhi hidup kita. 因为以前20年的时候，还是有周刊， Karena 有周刊 selama 的ada warta。 karena
20 tahun yang lalu ketika kita memberitakan firman itu masih ada warta gereja. 所以我常常要去探访，我会上到楼上去看看有没有人没有去拿周刊放在椅子那边。Karena itu ketika saya mau pergi besuk, saya akan naik ke lantai atas untuk melihat apakah ada buku warta gereja yang tidak dibawa oleh jemaat pulang. 有时候我会拿到周刊有人在那边画水呢，画牧师正在讲到的。Nah, kadang-kadang saya melihat bahwa di buku warta itu ada juga orang yang menggambar siapa? Menggambar si pengkhotbah. 有很多的图画会出现在那边。 Ada banyak jenis gambar yang muncul di sana. 那所以当我们听神的仆人讲道的时候呢， Nah, ketika kita mendengar hamba Tuhan berkhotbah, 有没有影响我们的生命？ apakah khotbah itu ada mempengaruhi kehidupan kita? 或者带来我们对他仇恨，好像他正在跟我，他好像正在针对我。 Atau adakah justru membangkitkan kebencian kepada hamba Tuhan itu, seolah-olah hamba Tuhan itu sedang menegur saya 如 dengan 果 keras? 我们听到没有影响、没有责备、没有教导我们， Jika setelah kita mendengar itu kita tidak merasa tertegur, tidak merasa diajari sesuatu, diperingatkan sesuatu, 就等于我们让这一些世俗的东西、罪恶的东西，更要来影响我们。 sama artinya dengan kita membiarkan hal-hal duniawi ini lebih menguasai kita. 所以呢，神的道就会变成一种死的知识， Karena itu firman Tuhan menjadi satu kata-kata yang mati saja, 就不能影响我们的灵命。 yang tidak bisa mempengaruhi kehidupan kita. 所以不稀奇有人你给他怎么样讲、怎么样听，他也不愿意。 Karena itu tidak mengherankan jika bagaimanapun caranya kita berbicara kepada dia, dia juga tidak bersedia 再一次berubah. 不是神的话没有效力Jadi sekali lagi saudara, bukannya firman Tuhan itu yang tidak punya kuasa, 只是因为他们还喜欢保留那些肮脏的东西。 tetapi karena mereka yang masih lebih suka untuk mempertahankan hal-hal yang kotor itu. 只有温柔的心才能够使到我们接受神的话。 Hanya dengan hati yang lemah lembut bisa membuat kita menerima firman Tuhan. 亲爱的弟兄姐妹，在圣经旧约里面有一个非常好的例子。 Nah, saudara, di dalam Injil, di dalam Alkitab Perjanjian Lama itu ada satu tokoh yang sangat baik. 神自己称他是一个温柔的人。 Allah sendiri memuji dia sebagai seorang yang lemah lembut. 摩西是在圣经里面重要的人物， Musa itu adalah seorang tokoh yang sangat penting dalam Alkitab. 他为神做了非常大的事。 Ia sudah mengerjakan berbagai perkara yang besar bagi Allah. 他带领以色列人从埃及进到迦南地， Ia menuntun bangsa Israel dari Mesir menuju Kanaan. 并且最后他自己并没有进去。 Tetapi ia sendiri bahkan tidak masuk ke negeri perjanjian itu. 但是呢，他没有因着神不给他进去迦南地，他就生气，他就发牢骚，没有。 Tetapi Musa itu tidak marah, tidak keki karena Tuhan tidak mengizinkan dia masuk ke negeri perjanjian Kanaan. 因为他的人本身用温柔的心来领受神的教导。 Karena Musa ini adalah seorang yang dengan lemah lembut menerima pengajaran Allah. 民书记12章第3节告诉我们。 Bilangan 12 ayat yang ketiga memberitahu kita. 来，我们来读中文、英文呀。摩西为人极其谦和，胜过世上的众人。这个是上帝给他的称赞。 Ini adalah pujian yang Allah berikan kepada Musa. 所以，亲爱的弟兄姐妹，摩西呢，他是以温柔的心。 Karena itu Musa dengan hati yang lemah lembut 来做上帝的工作。 melakukan pekerjaan Allah. 当上帝纠正他的时候，他没有生气。 Ketika Allah menegur memperbaiki dia, ia tidak marah. 他对别人的攻击
和妒忌，也是存着温柔的心来对待那一些人。 Ia juga dengan hati yang lemah lembut itu menghadapi kedengkian dan fitnahan dari orang-orang lain. 所以呢，神也为他来去对付那一些攻击他的人。 Karena itu Allah lah yang justru membela dia terhadap serangan-serangan itu. 所以，亲爱的弟兄姐妹， Karena itu saudara sekalian yang 让 terkasih, 我们从上面几处的经文， kiranya melalui beberapa ayat yang sudah disampaikan tadi, 让我们来学习一个温柔的功课。 kita bisa sama-sama belajar tentang lemah lembut ini. 则有温柔的心，才能够领受上帝的教导。 Hanya dengan hati yang lemah lembutlah kita bisa menerima firman Tuhan. 则有温柔的心，才能够胜过一切的搅扰。 Hanya dengan hati yang lemah lembutlah kita bisa mengatasi semua gangguan. 让我们能够在真道上来生根、来发芽， Supaya dalam firman Tuhan inilah kita bisa bertumbuh, berakar dan bertunas. 在我们的生命中才能够结出属灵的果子，是累累的果子。 Supaya kita bisa menghasilkan buah yang lebat di dalam kehidupan kita. 我要用一种海绵来说明温柔的意思。 Nah, saya ingin menggunakan satu spons untuk menggambarkan arti lemah lembut. 这个海绵， Ini adalah satu spons. 它是温柔的意思， Yang menggambarkan arti lemah lembut. 它能够给人一种很柔软的感觉。 Sepertinya orang menganggap ini sangat lembut sekali. 你如果在家里有，你去拿一下你这样压它也是很温柔。 Nah, kalau saudara memiliki spons di rumah, ketika engkau coba pegang dia, rasanya itu sangat lemah, lembut sekali. 它不容易能够欺负， Tidak mudah dirusak, dibengkokkan. 它也不会碰到别人，然后别人受伤。 Ia juga tidak bisa membuat orang terluka ketika menghantam dia. 它也不容易被人家来碰到它伤害。 Ia juga tidak, si spons ini juga tidak bisa begitu mudah rusak ketika orang menghantam dia. 你怎么样去压它？ Bagaimanapun engkau meremas dia, 它怎么样碰到你？ bagaimanapun ia memukul engkau, 你要怎么 membentur 样重 engkau, 的去压你， seberapa berat pun ia membentur engkau, 都不能够受伤。 tapi dia tidak akan melukai engkau. 它的形状也不会变， Sifatnya, keadaannya dia juga tidak berubah. 它是仍然就是这样的。 Ia tetap saja seperti itu. 所以盼望在我们的生活中， Karena itu harap dalam kehidupan kita, 让我们能够做一个温柔的人， ketika kita bisa menjadi seorang yang lemah lembut, 就好像这个海绵一样， sama seperti sebuah spons ini. 它有一种很软的那种感觉， Rasanya dia memiliki satu perasaan yang lembut, 所以它就是不碰到人，人也不能够碰到它受伤。 ia tidak membentur orang dan dia juga tidak dibentur oleh orang lain sehingga terluka. 所以在我们跟随耶稣的时候， Karena itu ketika kita mengikuti Yesus, 当我们服侍耶稣的时候， ketika kita melayani Tuhan Yesus, 当我们参与教会中的事工的时候， ketika kita berpartisipasi dalam pelayanan di gereja, 我们真的要有这个温柔的态度， kita sungguh-sungguh harus memiliki sikap yang lemah lembut seperti 我 ini. 们要用温柔的心， Dengan hati yang lemah lembut, 我们能够好好的听人家的意见， baik-baik mendengar pendapat orang lain. 我们能够好好的来听传道人所教导我们的神的话， Kita bisa dengan baik-baik mendengar firman yang hamba Tuhan sampaikan. 好让我们能够用这样的温柔的态度来行事为人。 Supaya kita bisa berperilaku bersikap seperti inilah dengan hati yang lemah lembut. 因为耶稣基督已经跟我们说， Karena Tuhan Yesus Kristus sudah berkata kepada kita, 向我学习吧， belajarlah kepadaku, 我是柔和的人。 karena aku ini lemah lembut. 但愿在我们还剩下的年日， Kiranya ketika kita masih hidup,
无论我们在教会的侍奉， baik ketika kita melayani di gereja 无论我们在家里， ataupun ketika kita di rumah. 我们是别人的母亲， Mungkin kita ibu dari anak-anak, 我们是别人的父亲， kita adalah ayah dari orang lain, 可能我们也是别人的孩子。 mungkin kita juga anak dari orang lain. 好让我们带着这个温柔的心来跟他们相处， Kiranya kita berperilaku dengan mereka itu dengan hati yang lemah lembut, 以海绵的那种心态， memiliki sikap seperti sebuah spons tadi, 不碰到人受伤， tidak melukai orang lain, 人家也没有碰到我们受伤。 orang lain juga tidak mudah melukai kita. 好让我们紧紧的来记住主耶稣的话。 Kiranya kita baik-baik menyimpan perkataan Tuhan Yesus. 我们祷告， Mari kita berdoa. 天父，我们要感谢你。 Bapa di surga, kami ingin mengucap syukur kepada Engkau. 虽然我们今天听得到是很简单， Sekalipun kami mendengar satu pesan yang sederhana hari ini, 但是我们要永远的记住， tapi kami mau selamanya mengingat 温柔是耶稣基督要我们付上的。 bahwa Tuhan Yesus ingin supaya kami menjadi lemah lembut. 好让我们无论在听到，无论在行事的时候，就是以这样的态度，我们才能够成为一个结果者的人。 Supaya dengan sikap yang lemah lembut ini, baik ketika kita mendengar, kami berperilaku, kami memiliki sikap seperti itu supaya kehidupan kami ini berbuah lebat. 求主带领帮助我们， Mohon kiranya Tuhan menolong dan memimpin kami, 除掉我们心中一切的误会， membuang semua hal-hal yang kotor di dalam hati kami, 一切的骄傲， semua kesombongan, 一切的邪恶， semua kejahatan, 好让我们真正不让那些东西停留在我们的心中。 supaya kami sungguh-sungguh tidak membiarkan hal-hal tersebut tinggal di dalam hidup kami dan menjadi sampah. 好让我们要丢掉，我们要以圣灵停留在我们的心中。 Supaya kami membuang semua itu dan menginginkan Roh Kudus tinggal di dalam hati 我 kami. 们要以温柔的心一直的住在我们的心中。 Kami ingin supaya hati yang lemah lembut itu selamanya ada di dalam hidup kami. 我们如此向主祷告， Demikianlah kami berdoa kepada Engkau 奉 Tuhan. 靠耶稣的名祈求的， Di dalam nama kudus Tuhan Yesus Kristus kami mohonkan. 阿门。 Amin. 愿神赐福大家。 Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian. 谢谢蔡传道分享神的话，让神继续使用蔡传道成为众人的致富。我们用这首诗歌来回应神的话：我一生献给你。我的心尊主伟大，我的灵主为乐。
祷告。天父，感谢你，感谢你带领了我们的团契，从头到末了，让我们都能得着，把你的话藏在我们的心里，做我们脚前的灯，路上的光。一切荣耀都归回给我们的神。阿们。弟兄姐妹们，我们要结束今天的团契，让我们下个星期四再见。主耶稣永远赐福你们，拜拜。